Kita akan bersama dengan Ustaz Datuk Badli Shah Alauddin, Duta Yayasan Ikhlas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, kita bertemu lagi dalam bulan Ramadan Ustaz. Kalau sebelum ini kita berada dalam situasi pandemik dan sekarang ini kita berada dalam fasa peralihan ke endemik. Jadi untuk permulaan ini Ustaz, mungkin ada perkara yang ingin Ustaz kongsikan khususnya berkenaan amalan-amalan yang boleh kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini Ustaz. Baik, terima kasih. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Dalam kita nak memenuhi dan memeriahkan Ramadan ni dengan aneka ragam ibadah, ada 7 amalan yang saya kira elok kalau dapat dijadikan satu rutin kita. Yang mana kata ulama, 7 sunnah ini adalah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Bukan sekadar Ramadan, sepanjang umur Nabi. Tapi kita ni tak mampu nak buat semua, dapat Ramadan pun jadilah. Pertama sekali tahajud. Yang kedua, sentiasa jaga air semayang, jaga wudu. Yang ketiga, beristighfar setiap masa. Yang keempat, jaga semayang duha. Yang kelima, baca Quran tiap-tiap hari. Yang keenam, berjemaah di masjid semayang. Dan yang ketujuh, bersedekah setiap hari. Jadi kalau 7 perkara ini dapat dijadikan satu amalan, insya-Allah kita akan dapatlah meraihkan Ramadan ini dengan pesta ibadah kita. Tapi salah satu daripada yang paling mustahak antara 7 perkara itu yang boleh kita ambil perhatian pada pagi ini adalah bersedekah setiap hari. Sebab itu kalau dapat dijadikan satu amalan. Sebab itu pernah seorang lelaki datang kepada Nabi, dia datang bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar sekali pahalanya ya Rasulullah? Ayu sadaqati a'zam ajran?" Apa sedekah yang paling besar pahala ya Rasul? Jawab Nabi, "Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqar wa ta'mulul ghina." Kata Nabi, sedekah yang paling terbaik sekali ialah ketika engkau masih sihat, duit banyak dan ada kedekut sikit, kata Nabi, takut jadi miskin dan tengah berangan jadi orang kaya. Sebab itu kalau bersedekah time sakit, itu biasa. Sebab dia tahu dia tak dapat nak guna duit lagi dah, dia dah sakit, mati pun bila-bila agaknya, dia pun sedekah, itu biasa. Tapi kalau sedekah ketika tengah sihat, oh itu luar biasa sekali. Sedekah tengah kedekut, itu pun lagi luar biasa. Sebab itu, jadikanlah Ramadan ini sebagai momen untuk memperbanyakkan sedekah. Alhamdulillah. Itu antara amalan-amalan yang boleh kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini. Namun ada juga yang ingin mendapat pandangan daripada Ustaz. Ustaz, bagaimana untuk kita melipat gandakan, untuk kita mengaut sebanyak yang boleh pahala sepanjang bulan Ramadan ini Ustaz? Baik, terima kasih. Saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, bulan puasa ni apa saja yang kita buat dilipat gandakan. Hatta kata Nabi, naumu shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu pun dikira sebagai ibadah. Maka bayangkanlah kalau tidur pun sudah dianggap sebagai ibadah, apatah lagi amalan-amalan lain. Bahkan orang puasa ini diamnya saja pun sudah bernilai ibadah. Wasumtuhu tasbih, kata Nabi. Orang puasa ini diamnya itu dikira macam dia membaca subhanallah, 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 subhanallah. Maka bayangkan kalau dia bercakap benda yang elok-elok, baca Quran, berzikir, memberi nasihat, lagilah besar pahalanya. Maka kata para ulama, ini adalah bulan untuk berpesta ibadah. Pesta bukan dalam arti kata tunjuk bintang joget, tidak. Tapi dalam kegairahan kita mengutip segala poin-poin bonus yang ada ini. Maka ambil peluang, rugi. Kalau bersedekah tadi kata Nabi, fattaqun nar walau bisyikin tamratin. Bersedekahlah walaupun biji kurma tu potong 2, kata Nabi. Setengah pun jadilah. Kalau tak ada juga kata Nabi, faman lam yajid fa bi kalimat thayyibah. Kalau kau dah tak ada apa nak sedekah, cakap dah benda yang elok-elok saja kepada orang. Maka itulah akan menjadikan puasa kita terbaik, insya-Allah. InsyaAllah. Baik Ustaz, bulan Ramadan ini merupakan bulan yang terbaik untuk kita mula mendisiplinkan diri kita dan juga untuk kita mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Esa. Ustaz, jadi bagaimana pandangan Ustaz terhadap bulan Ramadan ini adalah tempoh masa yang terbaik untuk kita mendidik diri kita, mendidik anak-anak kita untuk kita mula mendekati dan juga mempelajari amal ibadah dan juga mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Ustaz? Ya, betul. Kita inilah peluang terbaik untuk kita nak mendidik keluarga kita. Alhamdulillah 2 tahun lepas kita berada dalam suasana pandemik, Ramadan di rumah, banyak peluang bersama dengan anak-anak. Kita jadi imam dan sebagainya lagi. Tapi saya kira tahun ni sebab Alhamdulillah kita dah nak memasuki ke arah endemik ini, dah banyak kerja luar kita buat. Jadi dah tertinggal sedikit suasana dengan keluarga itu. Maka
elok kalau dapat Ramadan ni momen sekali-sekala kita beribadah di rumah, berikan pendidikan. Kalau kita sini tak mampu berikan kepada pihak yang boleh berikan pendidikan, pihak lain, pihak sekolah misalnya. Tetapi tidak semua orang ada kesempatan untuk belajar secara formal di sekolah-sekolah agama. Jadi kalau ada peluang-peluang kita boleh bantu mana-mana tempat yang nak mendirikan sekolah agama, tempat pendidikan, mak, tahfiz atau apa saja tempat-tempat pelajaran, kita ambil peluang untuk membantu. Begitu macam di Yayasan Ikhlas seperti yang dimaklumkan, ada menyediakan beberapa peluang untuk kita menyumbang, berinfak untuk mendirikan pusat pendidikan agama ini, insya-Allah. InsyaAllah, sama-sama kita rebut peluang untuk menjadi insan yang lebih baik, Ustaz, khususnya dalam bulan Ramadan ini. Mungkin Ustaz, dalam ruangan ini mungkin Ustaz boleh kongsikan juga apa antara inisiatif yang dilaksanakan oleh Yayasan Ikhlas khususnya dalam merealisasikan impian bagi setiap anak-anak asnaf ini. Alhamdulillah, pihak Yayasan Ikhlas sedang buat satu cadangan nak bina sebuah sekolah agama rakyat di pedalaman Sabah. Saya ingat ini peluang kita lah untuk pencen kubur kita. Sebab rakan-rakan kita di pedalaman Sabah di Kuala Penyu ni begitu jauh sekali. Dapat dibinakan sebuah sekolah untuk mereka. Dapatlah anak-anak di sekitar ada 7 buah kampung belajar di situ. Begitu seronok sekali. Kita dah pergi tengok, dia orang agak jauh 11 km nak keluar untuk nak belajar agama. Mari kita sama-sama bantulah. Saya kira kita akan jadi seronok. Kalau anak-anak ni esok boleh baca Quran, boleh pandai berzikir, pandai buat tahlil, korang-korang jadilah satu yang penyejuk hati kita menengok. Jadi kita nak mengajak seluruh muslimin muslimat nak dapatkan maklumat lebih lanjut, boleh layari laman web yang seperti yang tertera www.yayasanikhlas.org.my ataupun www.sekolahagama.com. Sama-sama kita menyumbang, insya-Allah. Ya, kepada penonton semua, bersama-samalah kita menyumbang untuk kita mendapatkan amal kebaikan dan juga pahala berpanjangan dengan bersama-sama beramal dengan Yayasan Ikhlas. Seperti mana kita dengar daripada Ustaz nyatakan tadi, aspirasi cukup besar untuk membuat sekolah agama untuk anak-anak asnaf khususnya di pedalaman Sabah. Jadi ia memerlukan pertolongan ataupun bantuan daripada semua pihak, khususnya keluarga Malaysia yang sedang menonton pada detik ini. Mungkin ada pesanan akhir daripada Ustaz berkenaan topik kita pada hari ini, Ustaz. Muslimin muslimat sekalian, kita berada pada Ramadan, tanda orang pemurah, banyak beramal, kuat bersedekah, tahu berpihak pada yang susah, tahu menolong pada yang rendah. Iman teguh, hati pemurah, ikhlas membantu orang yang lemah. Jangan kita jadi orang kedekut dan tamak, menolong orang kita tak hendak, menimbun harta tak agak-agak, orang miskin kita buat tak nampak. Inilah orang hatinya busuk, perangai tak cerdak. Mana-mana orang yang memerlukan bantuan, jom kita bantu kerana ini adalah pencen kubur kita, insya-Allah. Ya, ini ialah pencen kubur kita. Ikhlaskan hati kita untuk membantu golongan yang memerlukan, golongan asnaf, juga fakir miskin yang memerlukan khususnya. Jadi kepada semua keluarga Malaysia, boleh layari laman web yang tertera di kaca televisyen anda, yayasanikhlas.org.my. So, pastinya sekali lagi Ustaz, kita war-warkan bersama-sama Ustaz kepada seluruh keluarga Malaysia untuk menyertai sumbangan bersama dengan Yayasan Ikhlas, Ustaz. Seluruh keluarga Malaysia, ayo bersama dengan kami, kita bantu anak-anak di pedalaman khususnya di Sabah, membina sekolah agama untuk mereka yang boleh memberi manfaat kepada 420 orang para pelajar, terdiri daripada 7 kampung berhampiran. Mereka belajar agama, kita dapat sokongan daripada Majlis Dakwah Negara, daripada banyak pihak, NGO, Jabatan Kerajaan. Kita sama-sama bina kerana inilah sumbangan kita untuk memartabatkan agama, bangsa dan tanah air kita, insya-Allah. Ya, saya suka penerangan daripada Ustaz. Ini merupakan sumbangan kita untuk kita memartabatkan, untuk kita memberi manfaat kepada agama kita dan juga kepada anak-anak yang memerlukan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Datuk Badli Shah Alauddin, Duta Yayasan Ikhlas. Semoga perkongsian pada pagi ini diharapkan memberi manfaat dan juga membuka mata hati masyarakat di luar sana untuk turut serta dalam memberi bantuan dalam Yayasan Ikhlas. Terima kasih, Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Baik penonton, itu merupakan